Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta waliyuha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda membacakan satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Dalam ayat itu Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Nabi baca ayat ni. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau," tentang dan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ini pemberian-pemberian dalam hidup. Mungkin Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi nikmat-nikmat hidup-hidup yang lain. Artinya mereka mendapat sesuatu dalam hidup. Ketika mereka mendapat ini semua, wa qulubuhum wajilah, tiba-tiba hati mereka menjadi kecut, menjadi takut. Wajilah, menjadi ketang, orang kata. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Aku bertanya kepada Nabi tentang ayat ini, aku tak faham. Kenapa orang ini dia mendapat pemberian daripada Allah, tiba-tiba dia takut? Kenapa dia takut? Patut dia kata alhamdulillah, syukurlah kepada Allah. Pasal apa yang takut? Pasal apa hati itu pergi jadi wajilah? Hati itu pergi jadi tak tenteram. Orang kata seram sejuk hati itu jadi. Kenapa jadi macam tu? Maka Aisyah bertanya. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, ahumul ladhina yashrabuna al-khamr wa yasraqun?" Adakah mereka ini mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala, kemudiannya mereka buat dosa, minum arak ataupun mencuri? Kerana tu hati mereka jadi takut, kerana mereka tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Adakah maksud ayat itu seperti itu? Patutlah jiwa mereka rasa tak tenteram, tak aman. Sebab apa? Dah Tuhan bagi sihat, dia guna sihat tu pergi mencuri. Tuhan bagi nikmat yang banyak, dia guna nikmat-nikmat itu untuk minum arak. Maka tiba-tiba hati dia jadi tak tenteram. Maka adakah ayat ini memaksudkan orang seperti ini? Aisyah tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada Aisyah, Nabi kata, "La ya ibna Siddiq." Bukan begitu wahai anak kepada As-Siddiq. Bukan begitu wahai anak perempuan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tidak. Walakinnahum, mereka ini yang surah Al-Mu'minun kata, mereka ini orang yang Allah memberi kepada mereka pemberian demi pemberian. Mereka dapat, tiba-tiba jiwa mereka menjadi takut. Mereka ini bukan orang yang mencuri, mereka ini bukan orang yang minum arak, tapi mereka ini alladzina yasumun wa yasillun wa yatasaddaqun. Mereka ini orang yang sembahyang, mereka ini orang yang puasa, mereka ini orang yang bersedekah, tetapi yakhafuna alla yataqabbala minhum. Mereka adalah orang yang takut kalau Allah tidak menerima ibadat yang mereka lakukan setelah mereka mendapat nikmat daripada Allah. Mereka ini, kata Nabi kepada Aisyah, ulaika alladhina yasra'una fil khairat. Mereka ini dalam hidup mereka, mereka pantas melakukan kebaikan, tapi jiwa mereka jadi takut Allah tidak menerima ibadah yang mereka persembahkan kepada Allah sebagai syukur kerana mereka mendapat nikmat daripada Allah. Subhanallah, ikhwatul iman. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis hasan kita masih boleh berhujah. Tapi kalau dia dhaif, dhaif ada dua. Kalau dhaif dalam akidah ada ketupat. Ada silap, nampak ketupat pulut. Kacau Pak Mik ke ni. Tak apa, kita kontrol sikit kan. Macam mana tadi? Okey, hadis yang dhaif. Hadis dhaif ni ada dua, bukan dua pembahagian. Hadis dhaif ni kita kata apa nak kata dalam bahasa Melayu hadis dhaif ni kita letakkan dia dalam dua keluarga. Satu keluarga di mana dia masih boleh dibicara lagi. Dia masih boleh dijadikan saksi-saksi dalam hujah dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Lagi satu, dalam satu keluarga dia ditendang total, tak boleh pakai tu. Dalam keluarga mana? Dalam bicara akidah, hadis dhaif dibuang total, tak boleh pakai. Dalam hal iman, dalam hal beriman dengan 6 rukun iman, tidak boleh bawa hujah hadis dhaif. Dalam hal tauhid diharamkan hadis dhaif. Sesiapa yang memakai hadis dhaif dalam tauhid, bermakna tauhid dia tidak dianggap sahih. Dalam hal akidah, hadis dhaif dibuang total. Tetapi di dalam hal yang bukan akidah, masalahnya dalam hal fiqh, hal muamalat, maka hadis dhaif itu dibicara dahulu. Dhaif dia itu di mana? Pada matankah? Pada sanadkah? Kemudian ada tidak ada hadis-hadis sahih lain yang seumpama macam hadis dhaif itu? Orang kata pada jumlatul makna, pada makna dia. Pada makna dia ada tidak ada sama dengan hadis yang sahih, yang dengan syarat dia bukan dalam hal akidah. Macam hal fiqh sikit-sikit, tengok-tengok riwayat dia dhaif, kita tengok sat, kita reserve sat dia, kita cari dulu hadis-hadis sahih yang lain. Ada tak ada hadis-hadis sahih lain yang semakna macam dia? Kalau ada, maka hadis yang dhaif itu dijadikan kesaksian untuk hadis-hadis yang hadis dhaif itu dijadikan kesaksian untuk hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau tak ada total, dan kemudian makna dia pula makna yang orang kata qabih, buruk, maka dia akan dibuang total. Maka dalam bab muamalat fiqh ini, hadis dhaif itu dipecah dua. Satu kepada dhaif jiddan, satu kepada ghairu jiddan, ataupun syiddatul ad'af, ataupun ghairu syiddatul ad'af. Dhaif yang melampau dengan dhaif yang masih boleh dibawa bicara, tapi dengan syarat dia kena senada dengan hadis yang sahih, tapi tak boleh diterima dengan dengan begitu saja. Dia ada syarat-syarat yang ketat. Adapun hadis yang kita baca ini adalah hadis yang hasan, martabat dia lebih tinggi daripada hadis yang dhaif, tetapi dia tidak cukup syarat menjadi hadis yang sahih, tapi dia tidak jatuh kepada martabat yang dhaif, maka dia dinamakan in between. Dapat dah kat apa? In between sahih dengan dhaif. Orang kata baina sihah wa dhaif. Dia di antara hadis-hadis yang sihah, sahih, jamak dia sihah, dengan hadis yang dhaif ini, dia duduk di tengah-tengah, maka dia ada juga dikatakan hasan. Dan hasan tu pula pecah dua. Ada hasan li ghairihi, ada hasan li zatihi. Dia menjadi kuat kerana diri dia sendiri kuat, dan dia menjadi hasan kerana diri dia tu sendiri dah hasan, kuat dah, elok dah. Dan terkadang-kadang dia menjadi hasan li ghairihi kerana sokongan yang lain menyebabkan dia ditukar kepada martabat yang hasan. Ala kulli halnya, hadis hasan boleh kita pegang sebagai pegangan, dan kita boleh bawa ke tengah gelanggang untuk buat sedikit kita punya sokongan hujah. Pelajaran daripada hadis ininya ialah bahawa di antara sifat orang beriman dua. Satu, orang beriman itu dia menyedari dia mendapat nikmat daripada Tuhan, dia sedar. Itu sifat mukmin.
Kalau dia selalu menafikan nikmat daripada Tuhan, sifat mukmin itu macam tak ada kat diri dia. Bukan kafir, tapi macam tak ada sifat mukmin. Allah menyayangi orang-orang mukmin. Ada dua mukmin, Nabi kata. Ada satu mukmin qawi, ada satu mukmin dhaif. Ada satu mukmin yang kuat, ada satu mukmin yang lemah. Allah Ta'ala itu ahabba, lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Mukmin, dia menyedari dia mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala dan dia bersyukur. Lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillah, kan kita baca Alhamdulillah. Ni orang Arab kata madah. Al-madhu. Melayu pun ada madah, tapi madah Melayu berhelah. Itu dah dalam lagu Ziana Zain, kan, madah berhelah. Al-madhu dalam bahasa Arab bermakna memuji. Memuji. Tetapi kemungkinan kita puji ni kerana kita tak ikhlas. Jadi puji ada dua macam. Pasal apa terpaksa puji? Macam mana? Dia orang atas, dia bos. Kalau tak puji, tak, dia buat main ketupat, dia terlupa bubuh santan. Kita makan berdengung satu kepala. Gula lupa bubuh, garam lupa bubuh, kacang lupa bubuh. Filter rokok terlepas masuk sikit. Tengok tu kita ingat kacang apa? Kuning, rupanya filter rokok. Alah, kerana bos buat tu, filter pun filter. Pejam mata, dia tanya macam mana? Best, bos. Yang ni orang panggil madah. Al-madhu. Dia memuji dengan tidak ada hala tuju, kemungkinan benar, kemungkinan tak benar. Tetapi bila kita kata alhamdu diikuti dengan kalimah lillahi, yang ni orang panggil hamdalah. Dalam penggunaan bahasa Arab, hamdalah hanya diungkap untuk memuji yang sangat dicintai, bukan yang dibenci. Apabila seorang itu menyatakan alhamdulillahi, bermakna kalimah itu dilontarkan kerana kecintaan, bukan kerana pemujian yang sembrono dan seenak edewe. Tidak. Dia lain dengan memuji yang lain-lain. Nabi pernah kata kepada sahabat, hang ni duk puji kawan tu macam hang letak pedang kat leher dia. Puji bukan main. Hang duk puji dia ni macam hang letak pedang dekat leher dia. Ada sahabat bila kena puji, ambil pasir, dibubuh atas kepala dia. Prung, dibubuh. Dia kata, lebih baik aku buah pasir atas kepala aku daripada mendengar pujian hang. Rosak habis dah aku. Pasal kadang-kadang puji ni tak betul. Tak betul. Tapi kalau dikatakan alhamdulillahi, tidak diungkap, melainkan daripada kecintaan. Jadi bagaimana seorang mukmin bila dia dapat nikmat Tuhan, dia kata alhamdulillah. Nabi kata apa? Tamla'ul mizan. Ucapan itu memenuhkan timbangan dia di hari akhirat. Kerana dia pi tu, mulut pi alhamdu tu, hati pi dengan kecintaan. Seorang yang membenci Tuhan dalam penggunaan bahasa Arab, kalau dia benci Tuhan, dia sakit hati dengan Tuhan, dia tak puas hati dengan apa Tuhan buat ke dia tidak akan kata alhamdulillah. Kerana ini kalimah yang sangat-sangat memuji Allah daripada hati, tanda cinta dan kasih. Kalimah ini dinamakan hamdalah. Maka Allah memulakan surah Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dan Allah menyatakan segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Dan dia sedang orang kata dia duk mengai kita punya cinta. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji-puji bagi Allah, seolah-olah dia tanya ke kita benar ataupun tidak aku ini Rabbul Alamin. Dan kita mula menyatakan alhamdulillah, benar ya Allah, segala puji bagi engkau, engkaulah Rabbul Alamin. Yang kedua, sifat mukmin ni apa dia? Bila dia sedang kata dia dapat nikmat daripada Allah, sifat dia yang kedua apa dia? Dia akan beribadat kepada Allah Ta'ala. Dia beribadat kepada Allah Ta'ala dengan dia takut orang yang dia cintai itu tidak menerima ibadat dia lakukan. Ini maksud ayat ini. Jiwa dia jadi ketang. Jadi kita ni baru habis Ramadan, dengan tak makan, tak minum, dengan sahur, dengan zakat fitrah, semua kita dah selesai dah. Tiba-tiba kalau keluar daripada Ramadan, kita tidak ada hati yang takut. Kalaulah Tuhan tolak Ramadan aku,
bermakna kita bukan daripada mukmin yang sempurna. Kita mesti ada perasaan takut kalau apa yang kita buat itu ditolak. Dan Nabi kita dalam hadis Aisyah yang begitu dahsyat, pendek riwayat Bukhari dan Muslim, dan ada juga riwayat daripada Ahmad, tapi yang begitu jelas riwayat Bukhari dan Muslim daripada Aisyah, Nabi mengangkat dua perkataan bagaimana ibadat kita ditolak oleh Allah. Maka seorang mukmin dia takut dengan hadis ini. Aisyah ketika sebut hadis ini, Aisyah sebut orang boleh tengok ayat liuk Aisyah ni kering. Ayat liuk mula Aisyah ni kering. Kalau dia cakap sekali, dia repeat lagi sekali, dia repeat lagi sekali, kering ayat liuk dia. Dan dia akan jadi macam seram sejuk. Dia takut dengan hadis yang pendek ni. Hadis apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang beramal dengan satu amalan, man amila amala, isim mufrad, dibaca dengan mufrad, satu. Siapa yang beramal dengan satu je, bukan 1000, bukan 10, satu sahaja, laisa alaihi amruna, ibadat yang dia buat itu bukan daripada apa yang Nabi ajar, jawapan dia di dunia lagi, fahuwa raddun, ditolak, tak payah tunggu akhirat. Pahala tak ada, pengharapan tak ada, total jadi sampah, haba'an mansura, kata surah Al-Furqan. Wa qadimna ila ma'amilu, mereka akan datang kepada kami dengan amal mereka, faja'alnahu, kami jadikan amal mereka yang tak ikut Nabi itu haba'an mansura, seperti debu yang dibawa oleh angin yang keras, tak ada apa atas tangan. Jadi seorang mukmin setelah dia puasa elok-elok, dia ada sikit takut kepada Allah. Pasal itu kita mengambil doa Nabi Ibrahim dalam suratul Baqarah. Ini adalah sifat para nabi. Allah kata apa? Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibrahim mengangkat binaan Kaabah. Ibrahim mengangkat binaan Kaabah. Dengan siapa? Dengan anak dia Ismail. Setelah binaan Kaabah itu siap, maka kedua mereka tadah tangan. Tengok seorang Nabi, bila dia buat apa Tuhan suruh buat, dia tadah tangan, dia berdoa. Apa dia? Rabbana taqabbal minna, wahai pencipta kami, terimalah daripada kami. Ini sifat para Nabi dan Rasul. Dia buat apa yang Tuhan suruh buat, mereka mengharapkan Tuhan terima. Jadi kalau kita puasa, kita qiyam Ramadan, kita qiyam Ramadan semua habis dah, tiba-tiba kita tak pernah kata Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami ni pernah lelah fitrah kami, qiyam kami, rukuk kami, i'tikaf kami dalam bulan Ramadan, zakat kami, ya Allah terimalah. Kalau kita tak pernah melafazkan itu, kita daripada orang yang tidak mengharapkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Maka ini ayat yang Nabi betulkan Aisyah, mereka yang takut kepada Allah itu adalah orang yang melakukan ibadah tetapi mereka takut Allah Ta'ala tolak ibadat mereka. Jadi salahlah dengan sebahagian daripada apa yang dikatakan oleh orang tasawuf. Orang tasawuf kata, kita kalau buat ibadat mengharapkan Tuhan, mengharapkan syurga dia, kita masih syirik kecil. Saya ingat dia ni tak ada puasa 6 lagi Pak Mir. Dia kata syirik kecil. Sedangkan mengharap Tuhan boleh kata syirik. Mengharap Tuhan boleh kata syirik. Abizar satu hari kan, cerita hari raya, orang ziarah Abizar, hari raya kan, orang ziarah menziarahi. Orang pergi ke rumah Abizar Al-Ghifari, orang tengok rumah dia, kursi pun bolehlah duduk tapi jangan duduk lama sangat lah, terkangkang sekali lagi, tak sempurna. Orang kata Abizar, mana pergi kursi yang satu macam dek dia tu tanyalah, mana pergi kursi. Abizar dengan tawaduk dia jawab, dia kata kursi-kursi ni semua aku beli dah, tapi aku pergi simpan rumah baru. Oh, ni rumah lama, nak pindah, tapi bukan ipoh lah. Nak pindah kan. Ni nak pindah ni. Nak pindah. Dia pun kata, Abizar, nak pindah lah? Kata, ya saya nak pindah, saya duduk sini tak lama. Loh tak abang pun lah.
Tak habaq pun nak pindah kata. Dia kata, bukankah Allah telah habaq pada kita? Kullu nafsin za'iqatul maut. Aku nak habaq apa lagi? Jadi segala kursi aku, katil aku, mah perak yang aku beli kat isteri aku, kesemuanya aku simpan di rumah baru aku dalam syurga. Aku tak simpan kat sini. Dia kata-kata, dia tunduk air mata dia turun. Dia kata, ya Allah, aku harap sangat hang bagi syurga kat aku. Hasanul Basri satu hari dia kata kepada murid dia, dia kata, doa yang pertama dibaca di atas bumi ini, Pak Amir ingat lagi nah? Doa yang pertama dibaca di bumi, Allah buat langit, Allah buat bumi. Tiba-tiba Allah takdirkan di atas bumi ini ada satu doa yang dibaca. Doa apa? Doa yang ada pada ayat 24 surah Al-A'raf. Allah kata, qala, telah berkata mereka berdua. Siapa dia? Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir, kata tiba-tiba langit terbuka pintu dia, seolah-olah ada yang menolak pintu langit. Diungkap oleh dua orang hamba Allah, satu Adam, satu isteri Adam, Hawa. Kedua-duanya dirahmati oleh Allah. Yang turun daripada syurga 3, Adam, Hawa dan Iblis. Tapi yang baca 2, lagi seorang tak baca. Rabbana zalamna anfusana, wahai pencipta kami, kami telah zalim dengan diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tak ampun segala kesalahan kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan jadi orang yang sangat rugi. Dengan lafaz taukid dalam kalimah itu, kepastian akan jadi orang yang sangat rugi kalau tak dapat dua benda. Apa dia? Maghfirah, keampunan, dan rahmat daripada sisi Allah. Hasan Basri dia mengajak. Dia kata, kita ni, dia kata, penat kita buat ibadat. Kalau Allah Ta'ala ambil lah ibadat kita seusia umur Nabi Allah Nuh alaihi salam, kita beranak, mak kita beranak, kita terus kita buat ibadat, dan lama kita hidup 950 tahun. Ambil semua tu, tiba-tiba kita balik bertemu Allah, kita kata, ya Allah, ni ibadat yang aku buat, tolonglah bagi syurga kat aku. Hasan Basri kata, tak akan dapat syurga, kerana syurga dia terlampau mahal, sangat mahal. Dikatakan kalau bidadari itu turun ke bumi, cahaya dia ni menghilangkan bumi ni, menghilangkan bumi. Macam mana nak tukar? Bukan tukar dengan syurga, cahaya yang ada pada bidadari. Macam mana nak tukar dengan murka Tuhan? Kalaulah zakum itu, buah zakum itu jatuh sebiji ke bumi, bumi ini akan hancur. Macam mana nak tukar? Allah marah kepada orang buat maksiat. Allah kata, aku sediakan zakum, ta'amul athim. Dalam surah Dukhan, inna syajaratu zakum ta'amul athim. Aku jadikan buah zakum, sesungguhnya buah zakum itu makanan orang yang buat dosa, mati di atas dosa dan tidak mendapat ampun daripada Allah. Nabi kata, ketika Nabi tafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, Nabi kata, kalaulah buah zakum tu jatuh ke muka bumi, tidak ada kehidupan di atas muka bumi. Tak ada kehidupan. Maka bagaimana orang itu boleh buat maksiat di atas muka bumi ini? Subhanallah. Maka Hasan Basri kata, aku teringat kepada Adam alaihi salam. Dia kata-kata, dia menangis. Rupanya betul lah yang bapa kita sebut, kita memerlukan keampunan dan rahmat daripada Allah. Keampunan dan rahmat daripada Allah. Dan pasal itu dalam puasa pun, di akhirnya ialah ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah akan ampun dosa kita, dan rahmat ilahilah yang membawa kita dekatnya hidup kita ini dengan syurga Allah Ta'ala. Kerana itu ikhwatul iman, tak benarlah kalau orang sufi-sufi ni dia paduk kata pada kita, siapa mau syurga Tuhan dia syirik.
Habis kita buat ibadat ni apa dia? Kita buat ibadat ni kerana rindu ke Tuhan. Oh, dahsyat. Ungkapan dia sangat dahsyat. Dia rindu kepada Tuhan. Ini betul-betul orang yang mabuk. Mabuk. Bagaimana Tuhan memberi syurga, orang tu kata aku tak mau syurga. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Dia tolak dengan kata-katanya indah. Tuhan, aku tak layak masuk syurga, tapi aku tak layak masuk neraka. Habis nak duduk mana? Tang perai. Perai bukan ada. Ya, kita mesti menyatakan Tuhan, narju rahmatah, narju rahmatan. Kami mengharapkan rahmat-Mu. Wa narju, kami mengharapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga-Mu. Pasal satu dalam hadis Bukhari kata ahli neraka keluar tengok aja syurga, kan kita dah baca ada hadis tu kan, hadis Bukhari, keluar aja daripada neraka tengok syurga tu. Apa dia kata ke Tuhan? Dia tapi dekat sikit boleh tak? Tuhan bagi dia pergi dekat sikit. Dia berdoa lagi satu, dia kata bagi masuk duduk tepi-tepi pun jadi. Tuhan kata boleh, tapi jangan minta apa dah. Tak boleh tahan, tengok syurga ni tak boleh tahan. Tiba-tiba orang kata dia tak mau syurga. Tak, kita mengharapkan syurga Allah. Ikhwatul iman, kita kena jadi mukmin di sisi Allah. Ikhwan, kita sambung muka surat 90. Muka 9 baru kita sambung. Muka surat 90. Akhir sekali kita berhenti pada bab sunat. Iaitu bab sunat meringankan 2 rakaat fajar dan penjelasan tentang ayat atau surah yang dibaca pada 2 rakaat itu. Ada dua perbincangan. Satu, sunat fajar, orang panggil sunat qabliyah subuh tu, kita buat dalam keadaan khafif, bagi dia ringan. Jangan baca surah panjang-panjang. Dan kalau ada surah yang kena baca, dia nak terang di sini surah apakah yang Nabi pilih untuk baca. Tapi buat bagi ringan. Ringan tu maksud dia jangan bagi panjang-panjang. Dan ada riwayat menyatakan kepada kita, lama mana kita nak semayang, dia kata selama, kita hanya ambil masa selama masa yang dia ambil untuk iqamah. Kita ambil iqamah tu lama mana, maka cubalah sembahyang selama itu. Ini ada riwayat, kita akan jumpa riwayat ini. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'atain khafifatain baina an-nida'i wal iqamati fi salati as-subhi, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahumā yusalli raka'atayil fajri fayukhaffifahuma hatta aqul hal qara'a fihima bi ummil Qur'an. Wa fi riwayatin li Muslim kana yusalli rak'ati al-fajri idza sami'a al-adhan wa yukhaffifuhuma wa fi riwayatin idza tala'a al-fajru. Ini semua riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaatnya ringan antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamahnya salat subuh. Ini pada hadis yang pertama ini dalil wujudnya salat 2 rakaat fajar. Wujudnya 2 rakaat fajar. Aisyah kata Nabi buat dengan ringan di bainal nida wal iqamah. Nida bermakna azan, iqamah bermakna qamat. Daripada sembahyang subuh, Nabi buat 2 rakaat yang ringan ini daripada iqamah sembahyang subuh. Bermakna sebelum sembahyang subuh, lepas azan wujud sembahyang sunat 2 rakaat. Ni raya ni dia pergi balun sembahyang tasbih pasal apa? Pasal puasa 6. Apa punya huru-hara pun tak tahu lah manusia ni. Ini orang ini dia ada niat ibadat, dia ada niat dekat diri pada Allah, tetapi dia ini orang kata iqtida al-jahilin, ataupun dia ini al-jahlu bis sunnah. Dia jahil dengan sunnah, dia mengikut pandangan orang-orang yang tidak tahu sunnah. Dalil dia mudah. Semain tasbih ada tak ada? Ada.
Kami lepas puasa, kami nak sembahyang tasbih. Bid'ah macam mana? Satu soalan yang mudah dia tanya. Macam mana bid'ah? Sembahyang tasbih wujud apa tak? Wujud. Habis macam mana yang pergi jadi bid'ah tu? Dia tak boleh faham, orang kata apa, prinsip-prinsip beribadat dia tak faham. Susah nak bagi penjelasan ini. Saya tak katakan pada mujtama' orang awam, tapi nak bagi penjelasan pada ustaz yang balik Mesir. Susah. Dia di Mesir pun dia mengaji 40 muqarrar macam kita mengaji juga. Usul fiqh mengaji asas, hadis mengaji asas, tafsir mengaji asas. Semua mengaji asas, qawaid yang ada, maqasid syariah, maqasid ibadah, semua mengaji 40 tajuk muqarrar kita mengaji. Tapi dia tak boleh faham apa dia mengaji. Kita kata al-aslu fil ibadah al-itba' wa tawqif. Hak ni dia tak boleh faham. Kita kata prinsip dalam beribadat mengikut dan berpuas hati pada kadar yang kita ikut. Ikut siapa? Takkan ikut Haji Bakhil. Prinsip ibadat al-aslu fil ibadah ini wujud dalam semua kitab usul fiqh. Asal prinsip beribadat, asas yang tunjang dalam faham ibadat, al-itba'. Ibadat tidak direka tapi mengikuti. Wa tauqif, dan berhenti pada contoh yang disediakan. Puas hati. Maka kita tanya, nak ikut siapa dan nak berpuas hati macam mana? Kita kata Quran telah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Orang yang kita nak ikut dalam asal beribadat adalah Nabi. Dan puas hati cara dia. Dia tak puas hati. Dia reti bahasa Arab, dia reti nahwu, dia reti saraf, dia tahu mantik, balaghah, badi' semua dia tahu. Tapi apa punya setan masuk dalam kepala dia, dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Kita kata memang sembahyang tasbih itu wujud, tapi dengan syarat ulama khilaf tentang kedudukan tasbih. Tak apalah, ala kulli hal, awak nak buat, awak buat. Tapi buat kerana sempena raya tidak mengikuti Nabi. Nabi tak pernah buat kerana puasa 6. Dan malam raya tu pun Nabi tak pernah sembahyang dengan sembahyang yang khusus. Tak pernah. Kita kata kat dia, Syekh, ente faham tak? Fahim tak? Kita kata kat dia, hang faham tak? Dia kata tak faham. Cakap bahasa apa? Kita terfikir apa nak kata kat dia. Dia tahu Arab. Dia tengok kitab usul. Tapi ada setan duduk dalam kepala dia. Setan ni tak keluar walaupun bulan puasa setan kena rantai. Tak keluar setan ni. Puasa ke, sahur ke, tak keluar setan duduk dalam kepala ni. Kita kata itba', ikut. Ada kata kita dia ikut lah ulama-ulama. Kita kata tolonglah hang ni. Hang nak minum ayat qolah masjid mana? Ikut Nabi. Nabi buat tasbih. Nabi kata pada Abdullah, kepada Abbas, pak saudara dia, tasbih. Para ulama petikai sembahyang tasbih punya hadis. Tapi ala kulli hal, satu taifah, satu pandangan daripada para ulama kata hadis itu hadis hasan. Buat. Tapi Nabi tak pernah kait dengan jamaah. Tak pernah kait dengan hari yang tertentu. Tak pernah kait dengan masa dan kejadian tertentu. Awak nak buat, awak dah buat sekali seumur hidup dalam sembahyang tahajud, sekali pernah buat, khalas, dah selesai lah hadis tu. Kenapa pi iringi puasa 6 ni dengan sembahyang tasbih pagi-pagi ni? Dia kata lepas puasa 6 tak mau buat apa? Astaghfirullahaladzim. Ibnu Taimiyah, tapi saya tak beranilah buat. Ibnu Taimiyah kata, orang lagu ni kau jumpa sepak dah sekali. Pasal apa? Setan duduk dalam kepala dia. Dia mesti jadi elok. Tapi saya tak berani buat lagi. Tapi dia tak faham. Tak boleh buat. Dia kata, apa siapa tak boleh buat? Awak kalau nak buat, kenapa sempena? Iyalah, dia kata, ni raya. Mana ada raya puasa 6? Puasa 6 punya raya tu nak panggil Eid apa? Eid Sitah. Eid Saumus Sitah. Eid kerana puasa 6. Tak ada. Yang ada 6 Jahanam. Tak ada raya kerana puasa 6 ni. Tak ada. Dia kata kita puasa, kita kena raya. Awak tak takbir raya? Kita tanya.
Dia kata tak boleh lah bid'ah. Lah bid'ah pula. Dia jawab bid'ah pula. Habisnya hang buat tasbih ni. Dia kata ni tak apa. Subhanallah. Tengok ikhwatul iman susah nak buat. Ini wujud. Semayang fajar wujud. Semayang tasbih kerana selesai daripada puasa 6 tidak wujud. Tidak wujud. Bahkan ini daripada bid'ah yang sesat yang mesti dijauhi oleh ummah. Saya teringat dalam khutbah Jumaat Syekh Maulud pernah mengungkap kalimah yang pertama kali saya dengar, saya rasa agak gempar. Apa dia kata? Dia kata berapa ramai ahli ibadat akan disuruh ke neraka dan berapa ramai ahli maksiat akan dibawa ke syurga. Kalimah yang gempar. Kerana dia ungkap dalam bahasa Arab tu sedap. Masa tu saya sepatah Arab tak tahu. Dia saya duduk tanya kat kawan, apa tu? Dia kata duduk diam-diam. Lepas khutbah baru aku cerita, awak bodoh meter ni, dia kata. Dan kita dengar sedap, bahasa Arab dia pakai tu sedap. Jadi kita excited kat barangan, excited. Eager to know. Kan? Orang putih kata dia nak tahu tu banyak. Dia kata sabar Ustaz. Lepas tu baru dia terjemah ke saya. Tapi yang Syekh Maulud itu maksudkan apa dia? Dia maksudkan ibadah di atas platform bid'ah membawa penghuni dia ke neraka. Yang dia maksud ahli maksiat masuk syurga seperti hadis yang Nabi sebut tentang seorang yang bagi minum anjing telah sampai ke syurga. Yang bunuh 99 orang itu akhirnya dengan taubat dia kepada Allah. Berapa banyak ahli maksiatnya membawa dia bertemu Allah. Berapa banyak ahli bid'ahnya membawa dia bertemu dengan kesengsaraan dalam neraka. Kerajinan manusia yang tidak mengikuti contoh Nabi sangat bahaya. Dia akan mencipta agama yang baru. Dia cipta agama yang sangat baru. Kerana itu kita belajar daripada hadis ini ikhwatul iman. Kata wa fi riwayatin, dia kata dalam riwayat lain, kata daripada Aisyah ini, Nabi salat 2 rakaat pajak sangat ringan, cepat, hingga aku bertanya pada diri aku sendiri, apakah beliau membaca Al-Fatihah pada kedua rakaat? Nabi pernah sembahyang cepat. Khafif Nabi itu sampai Aisyah jadi, Nabi baca Fatihah ke? Cepat. Tetapi kesemuanya menunjukkan fayukhaffi fahuma. Nabi memberi keringanan. Baca tu dia tak ambil berat, tak ambil lanjut. Ialah 2 rakaat, sekejap lagi nak iqamah, sekejap lagi nak buat subuh lagi. Aisyah kata, aku tengok Nabi sembahyang cepat, macam dia tak baca Fatihah. Tapi tidak mungkin, kerana dia pernah menyatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kan? Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah, kecuali orang yang boleh tak baca Fatihah ni makmum saja boleh. Orang putih kata choice, dia ada pilihan. Dia nak baca Fatihah boleh, dia tak mau baca boleh, pilihan dia. Allahu Akbar, iman takbir, iman duk baca alhamdulillahirabbil alamin, makmum relax. Waladhdallin, habis amin semua, imam baca wattini wazaitun, makmum boleh pilih. Dia nak baca Fatihah pun boleh, dia nak sengap pun boleh. Sembayang dia sah, tak ada hal. Tapi kalau dia baca Fatihah, yang bestnya imam rokok, Fatihah dia habis ke tak habis, dia mesti mau rokok. Itu prinsip dia. Apa dia? Dijadikan imam untuk diikuti. Maka kadar makmum jangan khilaf dengan imam. Kalau rasa nak baca, boleh baca. Ada ulama kata boleh baca, tapi Abu Hanifah dia kata jangan baca. Maka saya selama duduk di Baghdad tak baca. Balik di Malaysia baca sikit-sikit lah, yang menghormati mazhab di Malaysia, kan? Di Baghdad dia kata apa? Qiraatul ma'mum maksiyah. Makmum kalau baca satu surah, tak kira lah bismillah aja, dapat dosa. Maka apa kerja makmum? Sukut, diam. Dia tanya kita, antal makmum atau imam? Dia tanya kita, hang makmum ke hang imam? Makmum. Makmum dia kata fal makmum, adapun makmum maqamul makmum, pada kedudukan makmum. Apa dia? Duduk diam-diam. Nak baca pergi duduk depan. Settle. Settle. Saya subuh-subuh tu kita orang kata jadi perak, kan?
Subuh-subuh sembahyang subuh dengan mereka dah musim tu musim sejuk. Kita pakai baju Melayu dengan seluar, orang pakai duk parti kita. Mana punya Nepal main sembahyang dah sini. Orang tak pakai baju Melayu, orang pakai jubah, kita jadi perak. Pergi sembahyang subuh dengan sejuk. Takbir. Sampai rakaat kedua kita pun Allahumma hadina fiman hadait. Dia rentap tangan. Tapi nak buat macam mana? Kita duduk tempat orang, kita sengap. Habis-habis sembahyang, dia kata kat saya, kalau hang nak baca kunut, hampir duduk depan. Di belakang, hang makmum kan? Hang ikut. Tak salah baca kunut, tapi pergi duduk depan. Tapi selama hang duduk di belakang, no kunut. Marah dia. Cengih. Taifah daripada Abu Hanifah Nu'man ni, kelompok Abu Hanifah Nu'man, dia cengih. Imam makmum, jangan tukar. Fal imam dhamin lil makmum. Dia kata imam akan tanggung semuanya makmum buat. Hang tak puas hati lagi? Hang tahu tak betapa berat kerja imam? Pun hang nak baca lagi, pasal apa? Lagu tu punya berat tugas dia, yang hang menyenyeh nak baca pasal apa? Al imam dhamin. Dia tu tanggung semua. Hang mau apa lagi? Tak mau. Kita macam biasa lah kan. Wahabi ni. Macam biasa. Kita pun tak tahu ikut kepala apa masa tu. Kita marah apa tak mengaji punya orang. Wahai kita yang tak mengaji, kita duk marah dah apa tak mengaji. Bila duk pergi mengaji sikit-sikit, baru orang kata, macam tu cerita dia. Sebagai kita jadi imam atau kita sembahyang sendiri, kita baca Fatihah sampai habis. Tetapi ada sedikit pandangan dalam mazhab Abu Hanifah. Orang tu kalau dia penat, tua yang sangat, dia boleh baca Fatihah sekerana. Lepas tu dia rokok. Apa tu? Macam ni, bukan macam ni. Macam ni, saya buat lagu ni. Jangan tersilap tengok. Macam ni, yang dia bila penat tu dia duduk. Kan dia duduk tekan tu. Anta bayang, Allahu Akbar. 7 ayat nak habis, mata putih naik semua gitu kan. Jadi dia duduk Maliki Yaumiddin. Pam. Dalam sembahyang nak pam macam mana pula? Dalam mazhab Abu Hanifah ada pandangan sekurang-kurangnya dia habiskan 3 ayat dia sudah boleh rukuk. Tetapi ada pandangan ulama lain, dia kata syadz. Syadz ni apa dia? Pelik daripada orang lain. Pelik tak pelik bab nombor 2. Babnya dia ni apa dia? Dia ni kes yang tertentu. Orang putih kata exception case. Betul tak, Pak? Nampak? Pak Izzah betul? Exception case. Ini kes yang dikecualikan. Sebab apa? Ada kawan datang pada Nabi yang mengadu dia tak tahu baca apa. Nabi kata apa? Subhanallah tahu kata tak? Alhamdulillah tahu kata tak? Dia kata tahu. Nabi kata tu ganti Fatihah. Imam An-Nawawi mengambil hadis ni sebagai dalil, siapa-siapa yang tak reti baca Fatihah, dia tak payah baca Fatihah, tapi dia tetap kena sembahyang. Ima dia baca subhanallah subhanallah, ataupun subhanallah pun dia tak tahu. Dia diam pada masa yang sedikit, kemudian dia rukuk. Sah sembahyang dia dan tak payah qada. Tak payah qada. Nanti kena qada balik bila dah Fatihah dah reti, qada balik. Tak ada qada. Kalau sembahyang tu sah hari ini, sahlah sampai kiamat. Ini kes-kes yang terpencil. Kes-kes yang agak tidak masyhur. Tapi mazhab Syafi'i, dia mau habiskan Fatihah. Tetapi kes yang macam ni masih ada dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia habiskan 7 ayat daripada Fatihah, mudarat jatuh pada dia, maka dia boleh sembahyang tanpa suratul Fatihah. Tapi bagi orang yang sempurna kejadian dia, tak ada apa-apa, dia wajib menghabiskan surah Fatihah itu. Aisyah kata, cepatnya Nabi sembahyang macam tak baca Fatihah. Dalam satu riwayat lain, dikatakan Nabi sembahyang bila fajar telah menyingsing. Bila dah masuk fajar, orang bang dah subuh, idza tala'al fajri, bila keluar, kita kata fajar yang sadiq tu, yang benar tu, berlakunya azan, barulah Nabi sembahyang fajar. Pada perkataan idza tala'al fajri, inilah Abu Hanifah mengambil dalil. Apa dia? Kita sembahyang subuh apabila benak-benak masuk subuh.
Abu Hanifah di antara orang yang agak pelik, subuh dia hampir-hampir nak subuh. Maksud dia nak cerah. Pasal apa? Kita sembahyang subuh apabila nyata masuk waktu subuh. Orang bang-bang kita sembahyang, ini boleh petikai lagi waktu ni. Sembahyang. Pasal tu dia punya sahur pun lambat. Pasal tu tengok Abu Hanifah punya sahur, selagi ada gelap ada sahur. Ada cerah no sahur. Kalau buat lagu tu Syafi'i, metode keluar muka depan lah. Mana punya pok-pok ni pula duk mai. Selagi ada gelap ada sahur. Dah ada lagu tu. Selagi ada gelap ada sahur. Bila ada keluar matahari tak ada sahur lah, puasa. Imsak tu kira cerah. Di antaranya dia ambil riwayat ini idza tala'al fajru. Tapi di sini Nawawi nak ambil dalil bila masuk waktu subuh barulah Nabi buat solat fajar ini. Wa an Hafsah radhiyallahu anha, daripada Hafsah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-muadzinu li subhi wa bada'a as-subhu shalla rak'atayn khafifatayn muttafaqun alaih. Wa fi riwayat lil Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn. Daripada Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar azan, mendengar muazin mengumandangkan azan subuh, maka subuh sudah benar-benar tiba, maka beliau mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan. Hafsah ni ikhwatul iman, dia adalah isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah. Dalam banyak-banyak isteri Nabi yang ada sikit krisis agak berat dengan Nabi adalah Hafsah. Ada beberapa riwayat menyebut Nabi pernah menceraikan dia. Kemudian Nabi rujuk dengan dia. Ada beberapa kes. Sehingga kan ada riwayat daripada Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani dan oleh Ibnu Hajar, dihasankan oleh Albani dan Ibnu Hajar. Nabi, para ulama khilaf sama ada Nabi menceraikan dia ataupun Nabi tidak mencerai, tapi Nabi menyatakan aku tak mau sentuh mana-mana bini aku. Kalimah tu seolah-olah macam dipaham cerai, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat. Hadis ini hadis hasan. Albani kata hasan, Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan hasan. Jibril datang pada Nabi. Jibril kata dekat Nabi, fa innaha sawwamah wa qawwamah wa innaha zawjuka fil jannah. Ataupun wa innaha min nisaika fil jannah. Ada 2 riwayat. Bila Nabi terlepas cakap macam tu, kan ada kes Nabi bawa mak kepada Ibrahim, mak pada Ibrahim yang mati tu, Maryah Al-Qibtiyah kan. Nabi bawa pergi rumah Hafsah. Kebetulan Hafsah tak ada rumah. Jadi Nabi duduk, suami isteri punya perbincangan lah, punya hal. Tengah-tengah Nabi duduk seronok melawak dengan Maryah, cuai kata Hafsah mai. Orang kata nak jadi tu bermakna menunjukkan rumah tangga ni kan, sedangkan lidah lagi tergigit, apakan pula suami isteri. Itu dipaham. Dipaham. Dia kata dekat Nabi, di rumah aku, Nabi jadi macam satu malu betul lah. Nabi malu, sangat malu. Terus Nabi kata, aku tak akan sentuh dah. Baik Maryah, baik siapa-siapa aku tak akan sentuh dah. Bila Nabi cakap macam tu, dipaham dengan 2. Sama ada Nabi bersumpah tak mau sentuh, ataupun dipaham Nabi nak melepaskan dia. Dipaham macam tu. Tiba-tiba Allah turunkan ayat daripada surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata min azwajik. Hai Nabi, kenapa kamu haramkan benda yang halal untuk diri kamu? Kerana kamu nak mencari redha isteri kamu.
Maka ada para ulama menyatakan ini sebab, di antara sebab kenapa Safiyah itu Nabi tinggalkan. Dan Umar bertanya kepada Safiyah, lama Nabi tak tengok hang lah. Umar terasa. Bila Nabi pi balik kepada Safiyah setelah Jibril turun, Jibril kata kat Nabi, fa innaha sawwamah. Jibril kata, Muhammad, mereka ni orang biasa yang jadi isteri kamu. Tapi Safiyah ni, Jibril kata dekat Nabi, sawwamah, dia kuat puasa. Qawwamah, dia rajin, dia qawwamah. Daripada kalimah qama, bila kata qawwamah ni, bukan kata semayang, rajin semayang. Dia wanita yang kuat puasa, dia wanita yang kuat semayang. Bahkan, hey Muhammad, wa innaha zawjaka fil jannah, dia Tuhan telah pilih isteri yang dalam syurga. Bila Jibril bagi tahu kat Nabi benda ni, besok Nabi pergi ambil dia. Ada sebahagian ulama tafsir kata dia di antara isteri yang diceraikan. Tetapi sebahagian ulama tafsir kata dah, bukan cerai. Nabi macam sumpah. Kemudian Allah turunkan ayat suruh Nabi bayar kafarah sumpah dan pergi jemput balik isteri dia, menggilirkan balik isteri dia yang sepatutnya dia ikut giliran itu. Tetapi Muhammad Khalid dalam buku dia Ummahatul Mukminin, ketika dia menceritakan isteri-isteri Nabi, dia membawa pandangan Safiyah pernah diceraikan. Safiyah pula dah, Hafsah. Terima kasih Pak Min. Dia 9 kata dia. Sejak berumur ni lagu tu lah Pak Min. So Pak Min umur saya, Pak Min tahu lah. Hafsah. Kita akan cakap pasal Hafsah, bukan Safiyah. Hafsah. Baik. Dia kahwin dengan Nabi setelah suami dia mati dalam perang Badar. Maknanya dia kahwin dengan Nabi di Madinah. Perang Badar pada tahun berapa? Tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Pasal puasa dengan perang Badar 1 tahun kan. Nabi bila suami dia mati, Umar pak dia lah kan. Umar pak dia. Bila suami dia mati dalam perang Badar, Umar rasa tak boleh lah, anak dia jadi janda ni tak boleh. Maka Umar pergi jumpa Osman. Umar kata, Osman, masuklah Minang Safiyah. Safiyah pula Pak Min, Hafsah. Siapa dia tengok Safiyah ni? Tak ada apa. Abang tak kenal siapa pun nama Safiyah. dia spontan. Dah, kita pun duk seria juga kan. Dah 2 kali dah makcik. Duk Safiyah ni. Dah. Dia tak tahulah macam tu lah kan. Dah. Dia ni Hafsah. Bila Hafsah ni meninggal, ni suami dia meninggal, Umar tak maulah. Umar pergi jumpa Osman. Umar kata, Osman, ambil Hafsah buat bini. Ni apa? Osman kata, bagi aku fikir sana. Umar tengok 2 malam. 2 malam pada Umar terlalu lama untuk fikir. Kita fikir mesti tahun. Dia kata, sahabat, jom pergi mengaji sunnah, fikir sampai 12 tahun tak bagi jawapan lagi. 2 malam je Osman ambil. Umar kata, apa lama sangat. Maka Umar pergi cari Abu Bakar. Abu Bakar hantarkan cerita Hafsah ni, tahu kan, ambil dia buat bini. Tengok yang kata Umar dia cari kawan dekat. So kita pun macam tu lah. Kita pun mau cari kawan dekat-dekat. Kan? Bila Umar kata dekat Abu Bakar lagu tu, Abu Bakar bukan kata 2 malam, tak jawab terus. Abu Bakar sengah. Sampai dalam riwayat kata, Umar kata dalam hati dia, aku kecil hati kat Abu Bakar lebih daripada aku kecil hati kat Osman. Osman dia bagi juga 2 malam. Abu Bakar sengap terus.
Dalam dia duk penin-penin tu, tiba-tiba Nabi mai. Nabi kata, Umar, aku ambil, saya tengok nama dia, Hafsah. Tengok. Aku ambil Hafsah buat isteri, boleh tak? Umar lega. Umar balik daripada rumah Nabi tu punya seronok. Abu Bakar sekat Umar. Abu Bakar kata, Umar, aku sebelum hang mai tanya kat aku suruh ambil Hafsah ni buat isteri kan, sebenarnya aku pernah duduk dengan Nabi dan nama Hafsah terkeluar di mulut Nabi, bukan mulut ustaz, di mulut Nabi. Jadi yang keluar di mulut ustaz ni tak jadi apa-apa kan, di mulut Nabi. Jadi Abu Bakar kata, aku tahu Nabi ada hati dekat Hafsah. Hang jangan, aku tahu hang kecil hati kat aku, tapi aku tak akan memilih wanita yang menjadi sebutan di mulut Nabi. Maka menikahlah Hafsah ni dengan Nabi. Ulama khilaf sama ada tahun 41 ataupun tahun 45 Hijrah dia meninggal. Tapi dia meninggal ketika Marwan bin Hakam menjadi gubernur di Madinah. Dia yang semayang mayat Hafsah, tapi masa mayat tu nak bawa ke kubur Baqi', Abu Hurairah lintas. Abu Hurairah tengok Marwan bawa, Abu Hurairah sekat Marwan. Abu Hurairah kata, hang takat ni ya, aku bawa dia sampai kubur. Abu Hurairah macam tak puas hati kan, dia ni kan dengar satu macamnya samsin sikit. Tak mau, hang cakap ni cukup, baki aku bawa habis. Ini ya Ummahatul Mukminin, bukan sebarang orang. Kalau perempuan kalang kabut, hang bawa habis. Ini Ummahatul Mukminin, aku bagi hang takat ni aja. Dia ambil daripada Marwan bin Hakam ni, pengusung Hafsah, Hafsah tu terus bawa sampai ditanam di Baqi'. Tetapi tidak diberi apa-apa penanda supaya tidak berlaku apa-apa khurafat. Isteri Nabi hanya Khadijah saja ada di Ma'la, lain semua ada di Baqi' Gharqad, tapi tak diberi penanda supaya orang tidak pergi buat kerja-kerja yang gila kat situ. Baru ni sahabat tunjuk dan saya internet, dia tunjuk internet, ada tengok tak laki misteri di Masjid Nabawi? Laki misteri, cuba type dalam internet yang ada cahaya tu. Dia dalam khutbah jemaah lah di Masjid Madinah tu, dia ni CCTV kan, dia duk ambil, tiba-tiba semualah yang baju merah, yang kulit cerah-cerah, gelap-gelap, semua nampak clear. Tapi bila sampai laki-laki ni, dia seorang saja, tang gambar dia saja jadi bercahaya macam negatif cahaya, dengan serban putih dia, dengan janggut dia dengar khutbah. Dia bubuh laki-laki misteri di Masjid Nabawi. Wallahu a'lam, siapa dia kita tak tahu. Kebetulan tang situ ke, negatif pergi rosak ke, tapi tang dia saja duduk dekat kayu yang keluar ikon di bawah tu, dia duduk sandar atas situ, gambar dia saja. Saya dah tengok macam muka saya, tapi saya boleh pula. Laki misteri. Orang, saya dah tengok, kawan dah tunjuk, saya tak ada internet, kawan dah tunjuk, airport tunjuk kat saya. Ada orang duk komen di situ, ada kata ni Imam Mahdi dah muncul. Itu kata, yalah dengan Mesir duk jadi lagu ni, Alhamdulillah Mahdi dah muncul. Ada yang tarikat yang kalang kabut sikit, dah dia kata itulah Rasulullah. Macam-macam. Wallahu ta'ala alam, siapa dia? Tapi orang dia cara sunnah dengan janggut semua, badan pun besar-besar, pakai serban putih, jubah putih, duduk sedang mendengar khutbah. Dan khatib tu baca khutbah pun ketak suara dia. Dia hampir duduk menangis, dia duduk cerita fadilat duduk dalam masjid, fadilat duduk dalam majlis ilmu yang dijanjikan. Menangis dia khatib tu. Masa itu gambar laki Misri itu muncul. Wallahu ta'ala alam. Imam Az-Zahabi menamakan dalam kitab dia Siyar Alam An-Nubala, Safiyah ni dengan nama Sitrul Rafi'. Hafsah. Safiyah pun isteri Nabi juga, tapi yang lain. Ini Hafsah. Kan? Hafsah. Dengan nama Sitrul Rafi'. Itu nama yang diberi kepada Hafsah. Sitrul Rafi'. Sitru dalam bahasa Arab bermakna takbir, penutup.
Macam kita sembahyang ada sutrah kan, rafi' yang sangat tinggi. Dia ni satu orang yang dibela oleh malaikat. Walaupun dia kata kat Nabi kan, rumah aku kah? Tetapi malaikat turun ke bumi bela dia. Maka Imam Zahabi menamakan Habsah ni dengan nama Sitrul Rafi'. Kita kena ingat Sitrul Rafi', satu tabir yang sangat tinggi. Dia di antara ummahatul mukminin yang sangat dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, mana tadi? Dalam riwayat lain Muslim, apabila fajar telah menyingsing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengerjakan salat 2 rakaatnya ringan. Bila dah kadang-kadang waktu cerah kan, kita baca hadis hari itu, dah waktu cerah dah, nak cerah dah, Nabi duk tunggu Bilal. Awak Bilal tak azan, rupanya Bilal nak mai azan. Aisyah kan ingat lagi hadis tu, Aisyah duk sembang, Aisyah duk tanya soalan sampai masuk subuh dah masuk ke tengah dah, punya lama Aisyah tanya. Dan Bilal tak akan bantah kerana Aisyah ni siapa dia? Ummahatul mukminin, ahli syurga. Bilal layan, Aisyah kata, loh subuh dah nah, pergi azan, subuh dah masuk tengah dah. Maka baru pergi azan, dengan pergi azan semua orang dengan nak main cerah, baru Nabi keluar, Nabi semayang. Dia kata, ya Rasulullah, kami tengok hang semayang. Nabi kata, kalau cerah sekalipun, aku akan semayang sunat fajar dulu, baru semayang fardu subuh. Inilah Aisyah kata Habsah, Nabi sembahyang dengan ringan. Saat lagi dia nak sembahyang subuh, dia tetap buat wallahu ta'ala ikhwan, wallahu alam, apakah fadilatnya wujud dalam 2 rakaat solat sunat subuh ni, tak tahu. Sampai Nabi jaga sampai takut tu. Tak tahu. Kita ni kalau dah jaga 6.45 dengan nak gosok gigi lagi, ambil uduk baru nak terkencing. Tadi tak mau terkencing, ambil uduk baru nak terkencing, lari pula pergi pancok, keluar mai pula ambil uduk, sakit perut pula. Allah, leceh betul lah ni nak berbaik. Cara nak ambil uduk betul tu, pakai t-shirt pagoda balik, letak kepiah, hampak sejadah, ayam kokok 7 tepat melekat 7. Hang nak buat subuh kan, nak buat pajak lah, automatik kita punya fikir apa dah, buat sembahyang subuh lagi dah habis sembahyang subuh. Kalau ingat qada lah, kalau ingat, biasanya tak ingat lah, kalau ingat. Tapi Nabi kata kepada sahabat, kalau cerah sekalipun, aku buat 2 rakaat pajak yang ringan, baru aku sembahyang fardu. Apa yang ada? Syekh Sabit pula kata dalam fikir sunnah, kalau kita dihambat oleh musuh, cari tempat sembunyi, buat 2 rakaat, lepas tu sambung lari. Tak boleh faham. Kita cuba duk hayati apa yang ada dalam dia, tak tahu. Tapi Nabi kata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia safar, dia tak buat qabliyah, dia tak buat ba'diyah, fajar dia buat. Apa yang ada? Tak tahu. Saya tengok syekh-syekh Arab duduk pun mesti buat. Kalau kita tak boleh buat, dia akan kata qada. Kita kata saat ni bagi matahari ni, lah ni dia kata al-an. Kita kata ni, kita Syafi'i tak boleh sembahyang, bagi cerah dulu, dia kata al-an. Maksud dia lah ni juga. Tak tahu apa kelebihan yang ada pada sembahyang ni, tak tahu. Tapi hadis-hadis yang kita duk baca ni semua nak cerita benda tu sangat berkelebihan. Dan kita ambil hadis yang ketiga ni sebagai akhir. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili mathna yutiru bi rak'atin min akhir al-lail wa yusalli rak'atain qabla salati al-ghadah wa kana al-azan bil udhunain, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sembahyang malam 2 rakaat salam. Nabi sembahyang malam 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Dan pada akhir malam beliau sembahyang 1 rakaat. Pada akhir malam
Nabi sembahyang witir. Nabi pernah buat witir 1 rakaat. Nabi buat witir. Abizar kata, aku hanya mampu buat 1 rakaat. Abizar ni sembahyang malam witir dia 1 rakaat dia buat. Kita buat bulan puasa. Lepas ni pun kita boleh buat juga 1 rakaat. Itulah saya kenal Pak Long. Saya ingat Pak Long dengan Hasan tak pernah tinggal witir 1 rakaat. Balik dia buat. Sejak saya kenal lah. Lah ni tak buat lagi, Laisha tak masuk lagi. Yang saya kenal dululah. Masa tu PDD ke PDJ 1999. Bukan nombor ekor, nombor kereta Pak Mir. Kereta lama Pak Long dulu. Depa nanti sembahyang 1 rakaat pun depa sembahyang. Jadi rupanya perbuatan Abizar dalam Sahih Bukhari 1 rakaat dia buat. Jadi sembahyang witir 1 rakaat tidak bid'ah. Kita boleh buat. Yang bid'ah ni sembahyang hadiah, tasbih pasal raya, pi ziarah kubur pagi raya. Yang ni saya tengok dalam TV, mana punya profesor doktor pun tak tahu lah. Dia cakap lah, dia profesor ustazah ni perempuan, dia cakap, dia kata hari raya kita kena ziarah orang ramai dan mesti juga ziarah orang mati. Antum bayang dalam televisyen satu profesor Madya, doktor lagi cakap macam tu, 28 juta rakyat Malaysia tengok. Hak kita duk melalak kat Baitul Ilmi ni, dia tanya, who are you man? Hang siapa? Hang tahu tak yang kata kena ziarah orang mati? Lepas tu dia kata, maksud saya ziarah orang mati tu pagi raya mesti mau pergi kubur. Tengok, saya duk tengok TV, nak lempak buang, satu ya duk ada pun, kalau 2 3 buanglah juga yang tu. Pasal apa manusia ni, dia tak boleh ikut Nabi dia. Kalau bukan setan punya kerja, ni kerja siapa? Pasal tu saya cadang kita ni baca buku nama dia Talbisul Iblis oleh Ibnu Jauzi, Abdul Rahman Ibnu Jauzi. Sekarang ada terjemahan Melayu. Apa makna dia? Perangkap-perangkap syaitan, iblis. Talbis. Dia kata apa salah dia? Takkan kita tak boleh anak hak yang rancangan korma tu pula buat gila pula. Hak korma tu pula duk kata apa? Dia buat satu puisi pula. Oh anak, baliklah pagi raya. Dia tu kerja pelantak minyak, nak balik mana? Anak, mungkinlah ini syawal terakhir untuk ibu. Mungkinkah ini kau tengok wajah ibu kali terakhir? Apalah dia buat gambar Hindu sementara tu. Tak baca ke ayat Quran, hadis yang Nabi kata raya ni hari seronok, bukan hari menangis. Kalau anak tak balik, bak bapa redha, syukur pada Allah. Balik lagi syukur, tak balik pun syukur. Sehari seronok. Telefon boleh lah, SMS apa? Tu. Benda tu. Mudah. Di ujung jari je lah ni ada telefon. Hang tengok muka aku tengok muka hang. Satu macamnya telefon tu keluar. Tengok muka orang. Boleh dia cakap, mak, abang mak, tak balik ke? InsyaAllah mak baliklah. Nak beli tiket pun tak lepas lagi. Tak balik Mak jangan dia buat menangis. Buatlah hang tak balik ni, mungkin raya terakhir. Hang tak tengok ke kurma kelat ni duk cerita. Jangan dia buat gambar Hindu gila macam tu. Hari ni hari seronok. Kita mak bapak kita faham hidup anak-anak kita. Dia ada bini, dia ada laki, dia ada anak. Senang ke dia nak balik sekali mai? Tapi orang Melayu ni dia buat raya ni jadi bubuk suara, betul ya? Ada ubi, ada bukan bubuk suara, dalca. Dia kena berimpun dalam satu periuk. Dah. Tak ada riwayat Nabi menyebut anak-anak yang tak picum tengah mak bapak pagi raya anak derhaka. Tak ada. Tak ada. Hari raya ni hari seronok. Anak balik, kita seronok. Dia tak balik pun kita seronok. Redha kita ni doa ada kat dia di mana-mana. Orang mati, kita doa. Bukan salah ingat orang mati, tapi pasal apa nak jadi satu Syawal tu hari ziarah kubur? Dengan bunga malis semua pergi letak atas tu, bunga jala beli, duk ratib. Nabi kata Allah laknat. Nabi kata, bahkan ada riwayat kata Nabi sebut hadis ni lagi 3 hari Nabi nak wafat. Apa dia? Nabi kata
Ya Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan ya'bud. Ya Allah, hang tolong halang kubur aku daripada jadi berhala, jadi tempat orang mai ambil berkat dan sembah. Lepas tu Nabi kata, Allah laknat orang Yahudi kerana mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat beribadat. Allah kata, Nabi sebut kalimah laknat. Tak, kita bagi tahu ke orang, siapa tak ziarah kubur, dia puasa 6 macam mana pun, Allah Ta'ala akan gantung puasa 6 dia pasal dia tak main sujud dekat mak dia pagi raya. Benda tak ada, pi reka, tarik mai hempuk, lepas tu kata ini Aidil Fitri. Benar-benar kita khianat dalam menyambut Aidil Fitri. Kita khianat. Nabi tak buat. Nabi sanggup abang makan dulu. Betul Nabi abang? Nabi abang pi jalan lain, balik jalan lain Nabi abang. Hadis ni semua sahih. Ada tak Nabi abang dalam balik jalan lain tu singgahlah kubur? Tak abang. Walhal Nabi mampu abang. Jalan lain pergi, jalan lain balik. Dia abang makan dulu. Bezakan hari raya haji dengan raya puasa. Sebab hari ini adalah hari makan minum haram kita puasa. Jamah buah kurma. Nabi syur kita makan buah kurma, bukan pergi buah ketupat. Apakah buah kurma dengan ketupat dengan rokok 2-3 batang baru pergi sembahyang raya. Dia kata, anda dengar tak Nabi kata apa? Nabi kata makan buah kurma. Pasal nak abang kata hari ni hari makan, hari minum. Tapi pasal apa Nabi tak abang ziarah kubur? Pasal kerja tu kerja jahiliah. Lepas tu yakin pula ziarah raya kedua korang baik sikit. Ziarah raya pertama lah paling baik. Lepas tu disimpul benda ni adalah daripada agama. Subhanallah. Betapa khianatnya orang-orang lagu ni dengan Nabi mereka sendiri. Mereka tak boleh kata macam Nabi kata. Dia rasa raya tu cacat. Dia rasa raya tu cacat. Tidak boleh begitu. Tak boleh begitu. Kita mesti macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia serta Nabi biasa salat 2 rakaat sebelum salat subuh bila beliau telah mendengar azan. Ini daripada Ibnu Umar. Dia pun mengesahkan Nabi sembahyang yusalli raka'ataini qabla salatil ghadah. Salat ghadah itu nama kepada subuh. Nabi sembahyang 2 rakaat sebelum dia sembahyang subuh, setelah dia dengar azan. Ini menunjukkan sembahyang subuh itu, sembahyang sunat fajar itu wujud. Hadis-hadis nombor 4, nombor 5, nombor 6 kita akan jumpa nanti. Dia nak cerita apa Nabi baca dalam sembahyang subuh tu. Dalam sembahyang sunat subuh tu, apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Apa nak? Yep. Buat juga. Satu tu witir lah. Memang kunut dibaca pada rakaat yang satu pun. Kalau kita buat 2 kunut, kita buat 2 witir, kita tak baca kunut lagi. Yang satu tu kita baca. Jadi katalah kita buat witir 1, baca kunut. Kita baca dengan kita baca ya betul macam tu. Ya, buat bagi jarang-jarang. Ada hari kita tinggal. Kalau subuh ni hari-hari kita tinggal. Witir subuh ni tinggal lah hari-hari. Tapi witir untuk kunut untuk sembahyang subuh ni, kunut untuk sembahyang subuh ni tinggal lah hari-hari. Kunut untuk sembahyang witir buat tak buat, buat tak buat, selang-seli. Itu pandangan Syekh Nasruddin Albani dalam buku Dia Sifat Salat Nabi. Buat begitu. Allahumma hdini fiman hadait
Kalau kita baca dalam solat witir, Allahumma hdini fiman hadait, demi Allah benar-benar kita telah meletak sunnah pada tempat dia. Tapi kalau kita baca Allahumma hdini dalam sembahyang subuh, benar-benar kita tak meletak pada tempat dia. Jom. Ada Allahumma hdini. Seorang hadis datang Allahumma hdini. Yang ejeh dina ni ulama kita. Tak ada hadis Allahumma hdina. Hadis Allahumma hdini. Ya, hadis daripada Al-Hasan, dia kata Nabi ajak dia baca kalimat dalam salat witir, itu Allahumma hdini fi man hadait. Itu hadis yang sahih. Menyatakan kunut itu wujud, hadis yang sahih. Tapi wujud dia dalam salat witir. Kunut wujud dalam salat witir. Kunut juga wujud dalam nazilah. Kan Mesir ni memang sesuai lah kita buat kunut nazilah. 5 waktu. Jangan buat hari Jumaat aja. Nabi tak buat nazilah khusus hari Jumaat. Nabi buat 5 waktu. Tapi lagi sekali lah saya fikir tak dapat. Duk ingat nak telan poster juga, tapi tak mau telan lagi. Apa masalah ulama kita nak buat macam Nabi tu? Dia nak buat hajat perdana. Minta sila ni lepas sembahyang jemaah ni kita buat hajat sikit pasal huru hara di Mesir. Rakaat pertama baca quliyah, rakaat kedua baca qul wallah. Sujud tu bagi lama sikit, minta dekat Tuhan. Yang akhir lepas tu perbanyakkan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dahlah tak buat apa yang Nabi ajak, pi buat bid'ah lagi. Masalah. Awak tak boleh buat macam Nabi buat sebulan. Nabi buat sebulan. Kita boleh start Syawal. Sebulan sampai habis Syawal. 5 waktu. Kerja imam. 5 waktu imam rawatib dia buat. Sunnah Nabi. Tapi tak buat. Buat Yasin perdana, hajat perdana, tahlil perdana. Kemudian kita mengharapkan Allah pandang ibadat kita setelah kita berpaling muka daripada sunnah Nabi dia. Apa hal kita ni? Pasal itu saya kata kat diri saya, sahabat, kita kena buat macam Nabi buat. Semayang macam Nabi, zikir macam Nabi, ibadat macam Nabi. Nabi berkunut, kita berkunut. Nabi tidak, kita tidak. Langkah Nabi, langkah kita. Diam Nabi, diam kita. Berhenti Nabi, berhenti kita. Kita buat begitu. Termasuklah kita baca riwayat Nabi tak pernah hisap rokok. Tak ada hisap rokok. Hisap rokok apa? Tak, bukan kita berhenti pasal doktor kata jantung tak boleh pam dah. Sahabat, saya pergi tengok sahabat kita di hospital, dia nak kena potong. Apa orang putih panggil apa? Bypass kan? Jantung tu, doktor kata nak pakai tu tak boleh dah. Pasal 90% semua tersumbat. Nak kena potong. Hari ni, hari Senin dia potong. Kemarin saya tengok dia. Potong. Apa ni? Pasal apa jantung lagu ni? Benda mula dia kata ke saya. Doktor kata, punca paling awal pasal lama sangat isap rokok. Itu nombor 1. Itu nombor 1. Lepas tu, sebab-sebab lain lah, kolesterol tinggi, pemakanan tak jaga. Tapi doktor kata first reason yang doktor bagi pasal apa nak kena potong tulang-tulang ni semua, asap rokok. Dan doktor pesan tak usah dah isap rokok. Dan kawan pun dia jawab ke doktor, dia kata sejak saya kenal sunnah saya dah tak isap rokok. Tak apa, insyaAllah doktor kata lepas bedah ni awak boleh baik. InsyaAllah kenal sunnah saya tak kenal. Kalau saya isap rokok balik bermakna saya dah tak kenal sunnah. Ya, bukan pasal batuk, bukan pasal orang tak isap rokok nyawa panjang, isap rokok nyawa pendek. Dah. Bukan pasal itu. Pasal apa? Pasal Nabi. Kita ni pelik hidup kita ni, pelan lama kita pelan pikuk lain. Bukan pelan duduk belakang Nabi, kita pergi pelan jalan lain. Tapi semua tahu kapan nak mai, nak mati, nak masuk kubur, tapi duduk pelan pikuk lain. Nabi tak buat, kita buat. Nabi buat, tak selera hati nak buat, duduk pelan pikuk lain. Apa ni? Kata jom semayang raya di Padang. Koklah Pulau Pinang ni tak ada padang. Padang Polo, Padang Berung, Padang Kota, semua banyak punya padang dah ada. Tak teringat ustaz-ustaz kita nak pergi semayang di Padang. Pulau Pinang tu milenium apa kepala batas ke? Orang boleh pergi buat bid'ah besar di situ. Apa dia? Kurusul haji perdana. Sikit punya bid'ah kubra ke tu.
pi buat Kaabah replika, boleh pula pakai padang. Nabi pakai padang bukan buat kursus haji, semayang raya. Alhamdulillah tahun ni semayang raya tak hujan setitik pun. Pasal apa tak boleh pakai milenium? Ustaz punya kepala ni jam. Hari demi hari, tahun demi tahun, kita duk pergi ke lain. Dia tak sedap, dia tak takut ke Allah. Nak jadi lagu mana ni? Kalau mata orang tua kata, hang ni aku tengok bukan pelan elok, pelan tak elok. Ada kan anak-anak seronok? Yo, saya seronok, saya pelan tak elok. Kalau Pak Mentua tegur kita, Pak Mik kan? Kan? Katalah saya menantu Pak Mik, sajalah kata Pak Mik. Saja kata. Tak ada apa-apa Pak Mik. Pak Mik duk tengok saya pelan tak elok. Tak tahu Pak Mik kata kat saya, awak jadi lagu ni. Adakah saya nak kata kat Pak Mik, bapa saya seronok? Tak. Tapi pelik, bila kita kata ke dia, saudara, awak ni pelan keleng ni, hari demi hari awak dah nak mati. Kenapa sunnah jalan lain, awak ambil jalan lain? Dia seronok. Dia seronok. Dia tahu dia nak kena jawab dalam kubur Nabi. Bukan ustaz, bukan siapa. Dia seronok. Dia zikir tu, hegeh-hegeh dia zikir, menari. Sahabat tunjuk dalam internet, pak cik tua tu, boy, punya macam Pak Mi'on. Punya zikir Pak Mik macam Pak Mi'on. Ha, tak bukan Yahanana ni yang di Pahang tu zikir apa ke? Betul-betul macam Pak Mi'on. Ha. Dan lagi satu ni barunya Pak Mik. Barunya. Dia duduk dalam masjid. Zikir macam menari twist. Kata Pak Cik, Nabi tak pernah zikir lagu ni. Pak Cik boleh bayang aib seorang Nabi zikir macam ni. Saya seronok. Pasal apa? Syekh saya buat lagu ni. Hari demi hari jalan ke lain. Semayang raya tak pernah ikut Nabi, tarawih tak pernah ikut Nabi. Itu kan saya ulang banyak kali dah. Paling pelik dalam tarawih tu duk ria nama Abu Bakar. Tak rasa pelik. Kalau dia selawat, at least we can understood. We ke ask ke? Understand. Oh, understand, bukan understood. Oh, Pakcik cakap tinggi sangat. Saya tak boleh faham dah. Oh, understand. Kalau dia selawat lah, duk subhana malikil ma'bud, at least kita boleh faham dia selawat. Tapi yang pergi riau nama Abu Bakar pasal apa? Apa kena mengenal sembahyang tu dengan menjerit nama 4 khalifah ni? Lebih baik kita menjerit nama kita. Habis sembahyang 4 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kuat-kuat. Nama aku Harun, Pak aku Husin. Orang tak, oh Harun. Oh, ni anak Pak Husin. Ni pilihan Abu Bakar. Apa kena mengena Abu Bakar dengan handuk menjerit, handuk sembahyang? Tak ada. Kita kata awaklah sembahyang ni pelan jauh dengan Nabi. Pasal apa? Dia kata, Ustaz ajak. Ayat kita duk fikir ni tengah malam ayat mata turun. Pelan jauh dengan Nabi, orang seronok. Pelan jauh ni, pelan jauh. Dia kata tak apa. Tak apa dia kata. Allah, ikhwan, kita kena ubah. Kita hadut mengaji ni, kena ubah kiblat hidup kita. Haluan ibadat kita, kita kena amanah dalam ibadat. Hanya Nabi seorang kita ikut, orang lain kita tak ikut. Wallahu ta'ala alam. Besok kita baca fikih sunnah. Besok fikih sunnah. Di sini. Besok kita baca fikih sunnah. Fikih sunnah besok. Duduk lama dah situ. Besok jilid 1. Fikih sunnah jilid 1. Saya tak mula kuliah di mana? Di sini saja. Tempat lain kita tak mula start. IQ pun kita start bulan 9. Di sini saja. Sabtu, Isnin apa? Isnin Selasa kita baca fikih sunnah. Masuk bulan 9, Isnin Selasa tu ikut jadual balik lah. Cuma untuk bulan ni aja kita kira Isnin Selasa. Masuk bulan 9, Isnin Selasa tu ikut jadual balik. 2 dengan 4. Esok fikih sunnah jilid 1. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.